Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hot pada hari ini dan kemarin ialah melibatkan Najib Tun Razak. Apabila Najib gagal dalam permohonan semakan untuk titah edendum tambahan untuk tahanan rumah beliau. Perkara ini menjadi buah mulut di mana-mana. Tetapi yang paling nak orang tahu ialah mengapa Najib gagal di dalam semakan tersebut dan apakah alasan hakim menolak tahanan rumah Najib tersebut. Jadi saya nak kongsikan kepada anda semua kenapa mahkamah memutuskan Najib tidak perlu ataupun gagal di dalam semakan tersebut. Hakim Amarjit Singh memutuskan semua afidavit yang mendakwa kewujudan titah edendum berkenan hanyalah kabar angin semata-mata. Itulah punca utama mengapa hakim tidak membenarkan semakan ataupun tidak meneruskan hukuman tahanan rumah Najib. Kerana afidavit itu dikatakan hanyalah kabar angin semata-mata. Mahkamah juga memutuskan afidavit daripada Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar Pahang Rosdi Wan Ismail tidak menunjukkan pengetahuan secara langsung mengenai kewujudan perintah tambahan lembaga pengampunan itu. Amarjit berkata, kedua-dua afidavit itu sebaliknya hanya memetik kenyataan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz yang dikatakan mendakwa kewujudan titah edendum tersebut. Hakim itu juga berkata Najib selaku pemohon semakan kehakiman tidak pernah cuba mendapatkan Zafrul untuk mengesahkan kewujudan titah edendum itu sejak awal lagi. Amarjit juga memutuskan dua afidavit Najib sendiri yang menyokong tindakan kebenaran semakan kehakiman hanya mengandungi kenyataan kosong tanpa menyebut sumber dan kepercayaannya tentang kewujudan perintah tambahan itu. Kata hakim, saya dapati kedua-dua afidavit adalah pada tahap tertinggi kabar angin tulen. Hakim mahkamah membuat keputusan sebelum menolak permohonan itu tanpa perintah mengenai kos. Namun demikian, ini pula komen daripada peguam utama Najib iaitu Safi Abdullah. Beliau memaklumkan Amarjit bahawa pihaknya akan memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan. Peguam itu juga berkata pihaknya sedang mempertimbangkan untuk memfailkan tindakan undang-undang berasingan berhubung dakwaan titah tambahan diraja itu iaitu dalam bentuk writ saman di Mahkamah Sivil. Peguam kanan Persekutuan pula Samsul Bol Hassan dan Ahmad Hanir mewakili Kerajaan Persekutuan. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 5 Jun lalu membenarkan permohonan Najib untuk memasukkan dua afidavit tambahan dalam permohonan kebenaran semakan kehakiman difailkannya bagi mencabar kewujudan perintah edendum yang dikatakan telah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong agar bekas Perdana Menteri itu menjalani baki hukuman penjara 6 tahun di rumah. Dua afidavit itu ialah syukuran yang diikrar oleh Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Ismail serta ucapan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada konvensyen 25 tahun di PKR di Shah Alam baru-baru ini. Antara lain, bekas Perdana Menteri itu memohon perintah Mendamus mengarahkan sama ada semua responden atau seorang daripada mereka menjawab mengesahkan kewujudan dekri tambahan bertarikh 29 Januari 2024. Najib juga memohon perintah Mendamus bahawa jika dekri itu wujud, semua atau satu daripada responden mesti menguatkuasakannya serta-merta dengan memindahkan beliau dari penjara Kajang ke kediamannya di Kuala Lumpur untuk menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah. Najib kini menjalani hukuman penjara di penjara Kajang sejak 23 Ogos 2022 selepas disabitkan kesalahan menyeleweng dana 42 juta ringgit milik SRC International Sdn Bhd. Najib telah memfailkan petisyen untuk pengampunan diraja pada 2 September 2022.
Lembaga pengampunan telah mengurangkan hukuman penjara Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun, manakala denda dikurangkan daripada 210 juta kepada 50 juta ringgit. Ada beberapa komen yang dilontarkan oleh netizen. Apa pula komen anda? Salah satu daripada komen ini adalah komen popular, iaitu ini semua salah DAP. Ini biasa kita dengarlah kan. Asal saja kalah, asal saya tidak memihak kepada sesiapa, DAP lah yang disalahkan. Ini semua salah DAP. Walhal yang melakukan kesalahan, yang melakukan perbuatan itu bukan ada kaitan dengan DAP pun. Itu sebabnya ada orang kata, buat seberani buat berani tanggung. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Itulah sebabnya mahkamah menolak permohonan Najib untuk semakan dan juga mahkamah tolak tahanan rumah Najib. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Jumpa lagi. Salam sejahtera, ini satu kejutan paling besar kita terima daripada laporan FMT. Budi bicara mutlak untuk beri pengampunan dimansuh pada tahun 1994. Mahkamah diberitahu. Ini semua ada kaitan dengan pengampunan terhadap Najib Razak. Peguam Zainur Zakaria berkata, menurut perkara 40 dalam kurungan 1E Perlembagaan, yang di Pertuan Agong hendaklah menerima dan bertindak mengikut nasihat. Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa pindaan perlembagaan pada tahun 1994 memansuhkan budi bicara mutlak yang di Pertuan Agong untuk memberikan pengampunan. Peguam Zainur Zakaria berkata, perkara 40 dalam kurungan 1E kini menetapkan Ketua Negara hendaklah menerima dan bertindak mengikut nasihat dalam dan menjalankan fungsinya di bawah perlembagaan. Sebelum pindaan itu, Agong mempunyai kuasa budi bicara mutlak untuk menerima atau menolak pengampunan, kata Zainur yang mewakili Badan Peguam, dalam permohonan untuk mendapatkan kebenaran memulakan semakan kehakiman bagi mencabar keputusan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan berhubung kes Najib Razak. Pada 2 Februari, lembaga mengumumkan bahawa hukuman penjara bekas Perdana Menteri itu berikutan sabitan kes SRC International dikurangkan daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan denda daripada 210 juta kepada 50 juta ringgit. Najib, 70 tahun, sedang menjalani hukuman di penjara Kajang dan dijadualkan bebas pada 23 Ogos 2028. Dalam hujannya di hadapan Hakim Ahmad Kamal Said, Zainur menjelaskan bahawa Badan Peguam tidak mencabar kuasa Agong untuk memberikan pengampunan, tetapi proses Lembaga Pengampunan membuat keputusan. Bekas Presiden Badan Peguam itu berkata, Agong hanya boleh bertindak menurut budi bicaranya berhubung melantik seorang Perdana Menteri, tidak memperkenankan permintaannya bagi pembubaran parlimen dan meminta diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja yang semata-mata berkenan dengan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran Raja-Raja. Dalam berkuat kuasanya perkara 40 dalam kurungan 1E, menurut Zainur, budi bicara mutlak Agong berhubung pengampunan telah dimansuhkan dan baginda perlu mengikut nasihat lembaga. Peguam Yo Yang Po yang membantu Zainur berkata, tiada mahkamah membincangkan kesan pindaan itu. Berikutan undang-undang cash flow sedia ada mengenai perkara itu adalah sebelum 1994. Mentaksir perkara 40 dalam kurungan 1E tidak akan menyinggung mana-mana duluan yang mengikat. Bidang kuasa mahkamah ini tidak boleh dinyahkan atas alasan ketidakwajaran untuk mendengar hujah substantif mengenai kesan pindaan, kata Yo yang juga bekas Presiden Badan Peguam. Beliau berhujah peranan Agong dalam proses pengampunan adalah sama seperti melantik anggota Jemaah Menteri atas nasihat Perdana Menteri.
Ia juga berkata mahkamah harus beri kebenaran kerana permohonan pihaknya itu tidak remeh dan memenuhi ambang yang ditetapkan undang-undang. Sementara itu, hakim membenarkan Peguam Najib Safi Abdullah untuk berhujah dalam prosiding ini atas alasan hasil permohonan itu akan memberi kesan langsung kepada anak guamnya yang dinamakan sebagai responden bersama dalam tindakan ini. Perbicaraan ditangguhkan kepada 18 September untuk Safi memfailkan penghujahan lisan bertulis, penghujahan bertulis dan untuk Badan Peguam dan Peguam Negara memberi maklum balas. Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambali dan Peguam Persekutuan Syafia Umar mewakili Peguam Negara. Dalam permohonannya, Badan Peguam yang mewakili lebih 22,000 peguam di Semenanjung itu memohon mahkamah mengisytiharkan bahawa keputusan bersama lembaga menyalahi undang-undang, tidak mengikut perlembagaan dan tidak sah. Sekian dulu. Bye. Salam sejahtera. Kemarin apabila Badan Peguam telah mengemukakan tuntutan untuk cuba membatalkan keputusan pengampunan Diraja Najib, ramai yang mengecam, ramai yang mengatakan adakah mereka cuba untuk derhaka. Tapi rupa-rupanya ini yang berlaku. Kata Badan Peguam, kami cabar lembaga pengampunan, bukan kuasa agung. Maknanya, kalau nak kata bahawa mereka cuba untuk derhaka, itu adalah kurang tepat kalau memahami apa yang cuba disampaikan oleh Badan Peguam ini. Maka kita pun dapat mengerti bahawa ianya sebenarnya melibatkan lembaga pengampunan dan bukan kuasa agung. Jadi mereka nak cabar sebenarnya ialah lembaga pengampunan, bukan kuasa agung. Badan Peguam Malaysia berhujah bahawa tindakan mahkamah mereka terhadap pengurangan hukuman penjara ke atas Najib bukannya mencabar kuasa yang di-Pertuan Agong. Sebaliknya, permohonan kebenaran semakan kehakiman mereka hanya menyasarkan nasihat yang diberikan oleh lembaga pengampunan yang menurut perlembagaan perlu diikuti Seri Paduka Baginda. Peguam Zainur Zakaria membuat hujahan lisan itu semasa prosiding Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini yang mendengar permohonan kebenaran semakan kehakiman begitu badan itu untuk mencabar nasihat lembaga pengampunan untuk mengurangkan hukuman penjara 12 tahun Najib kepada 6 tahun dan denda daripada 210 juta kepada 10 juta ringgit. Zainur berkata demikian ketika menjawab hujah oleh wakil lembaga pengampunan dari Jabatan Peguam Negara AGC bahawa kebenaran semakan kehakiman harus dinafikan kerana mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk mendengar kes yang melibatkan budi bicara perlembagaan yang di-Pertuan Agong untuk memberi pengampunan. Zainur, bekas Presiden Majlis Peguam, memberitahu Mahkamah Sivil bahawa pindaan Perlembagaan Persekutuan 1994 telah melucutkan kuasa yang di-Pertuan Agong untuk memberi pengampunan dan sebaliknya memerlukan Seri Paduka mematuhi nasihat lembaga pengampunan. Lembaga pengampunan hanya menawarkan nasihat. Seri Paduka Baginda terikat dengan nasihat mereka dan perlu bertindak mengikut keputusan nasihat itu. Kami Badan Peguam tidak mencabar kuasa yang di-Pertuan Agong dalam hal pengampunan, tetapi sebaliknya proses lembaga pengampunan, kata Zainur kepada Hakim Ahmad Kamal Mad Sahid. Peguam itu turut merujuk kepada pindaan 1994 dalam perkara 10 dalam kurungan 1A Perlembagaan Persekutuan yang memerlukan Seri Paduka Baginda bertindak atas nasihat apabila ingin melaksanakan kuasa Perlembagaan Baginda. Sementara itu, Peguam bersama Badan Peguam Yo Yang Po berhujah bahawa kebenaran perlu diberikan untuk mendengar merit kehakiman semakan kehakiman kerana perkara itu tidak pernah diputuskan di mahkamah di Malaysia sebelum ini.
Peguam itu berkata tindakan undang-undang berkenan akan membolehkan lembaga pengampunan mendedahkan jika terdapat alasan kukuh wujud di sebalik nasihat untuk mengurangkan hukuman Najib, daripada menyerahkannya kepada imajinasi dan spekulasi rakyat seperti sekarang. Jika mereka mendedahkannya kepada mahkamah, Badan Peguam ingin mendalami perkara ini demi kebaikan orang ramai, kata Yo. Ahmad Kamal kemudian menetapkan 18 September untuk pendengaran lanjut mengenai perkara itu. AGC dijangka mengemukakan bantahan terhadap tindakan undang-undang itu atas alasan ia melanggar kuasa budi bicara atau prerogatif yang di-Pertuan Agong untuk membuat keputusan. Pada April lalu, Badan Peguam memfailkan cabaran undang-undang untuk membatalkan keputusan Lembaga Pengampunan yang mengurangkan hukuman penjara dan denda ke atas Najib. Mereka memohon pengisytiharan bahawa keputusan Lembaga Pengampunan pada 29 Januari adalah menyalahi undang-undang, tidak berperlembagaan dan tidak sah, dan mahu perintah mahkamah berkaitan bagi membatalkannya. Badan Peguam memohon instruksi kekal untuk menghalang Najib daripada terus mengemukakan sebarang permohonan untuk pengampunan dan atau penangguhan, melainkan bekas Perdana Menteri itu memenuhi 3 syarat. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.